Salam sejahtera dan juga selamat petang kepada semua pelajar. Jadi untuk hari ini cikgu akan terus masuk ke dalam geografi manusia. Tema dia adalah geografi manusia dan kita akan terus masuk ke dalam bab 6, yaitu berkaitan dengan sumber semula jadi di Malaysia. Apa itu sumber semula jadi di Malaysia? Sumber semula jadi di Malaysia merupakan bahan atau sumber yang terdapat di sekeliling kita. Dan terdapat dua jenis sumber semula jadi. Yang pertama adalah sumber yang boleh dibaharui dan juga yang kedua adalah sumber yang tidak boleh diperbaharui. Apa itu sumber yang boleh diperbaharui? Adalah sumber yang tidak akan habis walaupun diambil dan digunakan secara berterusan. Dan sumber ini boleh diperbaharui melalui beberapa kaedah. Okey? Dan sumber yang tidak boleh diperbaharui adalah berlawanan dengan yang boleh diperbaharui. Sumber semula jadi yang akan habis atau pupus jika penerokaan sumber itu tidak dirancang atau dikawal dengan baik. Jadi tolong kasih beza apa itu sumber boleh diperbaharui dan juga sumber tidak boleh diperbaharui. Sekarang kita masuk ke dalam sumber yang boleh diperbaharui dahulu. Oke, sumber yang boleh diperbaharui ada 4, yaitu hutan, air, tanah, dan juga surya ataupun tenaga matahari. Hutan, dia ada 4 kategori, yaitu hutan paya, air tawar, hutan paya air masin, hutan gunung, hutan hujan tropika, dan juga hutan pantai. Manakala air, dia ada air tasik, air bawah tanah, air payah, air sungai, dan juga air laut. Yang ketiga adalah tani. Tani ini adalah tanah. Okey, tanah dia ada tani berpasir. Berpasir yang kamu boleh nampak kebanyakan di kawasan-kawasan tepi pantai. Seterusnya adalah aluvium. Tani aluvium adalah yang biasa orang guna untuk penanaman sawah padi. Okey, tani gambut. Tani gambut biasanya dia adalah jenis yang berwarna hitam dan juga perang dan digunakan untuk penanaman kelapa sawit. Tani laterit. Tani laterit dia jenis tani yang subur dan berada di kawasan yang lembap dan dia punya warna adalah kemerah-merahan ataupun keperang-perangan. Dan biasanya orang menggunakan tani laterit untuk menanam getah, jagung, kopi, teh, okey? Dan yang kelima, tani beris ini ataupun tanah beris ini dia punya sifat ataupun dia punya jenis adalah lebih sama dengan tani gambut. Okey? Jadi ini adalah sumber yang boleh diperbaharui. Maksudnya boleh diperbaharui ini yang kita boleh guna semula yang tidak akan pupus. Seterusnya adalah sumber yang boleh diperbaharui yang dikenali sebagai sumber tenaga alternatif. Apa itu sumber tenaga alternatif? Sumber tenaga alternatif adalah tenaga yang boleh diperbaharui tanpa memberi kesan kepada tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Okey, maksudnya di sini tenaga alternatif ni dia boleh menggantikan sumber tenaga yang lama. Okey, tanpa memberi kesan sampingan. Okey, kita akan tengoklah. Okey. Sumber tenaga alternatif berasaskan alam semula jadi seperti surya, air, angin, ombak, kolam air panas, sisa tumbuhan dan tinja haiwan untuk menghasilkan sumber kuasa elektrik. Okey, maksudnya contoh sumber alternatif tenaga surya. Tenaga surya boleh membentuk ataupun mengalirkan kuasa elektrik. Okey. Yang kedua, sumber tenaga alternatif ini adalah bersifat mesra alam dan digunakan untuk menggantikan penggunaan bahan api fosil seperti minyak, gas dan juga arang batu. Bersifat mesra alam ini merujuk kepada yang tidak mencemarkan alam ataupun dia punya kesan tidak memberi kesan yang banyak kepada alam sekitar. Itu maksudnya bersifat mesra alam. Contoh sumber tenaga alternatif
ialah penjualan kuasa hidroelektrik, yaitu melalui air, tenaga surya, biomas, ombak, geotermal, dan juga angin. Tenaga biomas ini adalah tenaga yang dihasilkan daripada bahan buangannya kelas, bahan buangan organisme hidup yang terdapat dalam sesuatu ekosistem. Oke, manakala geotermal ini adalah tenaga yang dihasilkan atau berpunca daripada haba dalaman bumi. Dan antara sumber tenaga alternatif yang terdapat di Malaysia, ini ada 4. Contoh dia tenaga hidroelektrik di Empangan Kenyir di Terengganu, tenaga surya pemasangan panel solar pada bumbung bangunan dan rumah, tenaga biomas di Miri dan Sri Aman Sarawak, dan juga tenaga angin di Pulau Layang-Layang. Jadi, cikgu harap kamu dapat gambaran apa yang dimaksudkan dengan sumber tenaga alternatif. Sekarang kita masuk pula kepada sumber yang tidak boleh diperbaharui. Sumber yang tidak boleh diperbaharui ialah sumber semula jadi yang akan habis atau pupus dalam jangka waktu yang tertentu jika penerokaan sesuatu sumber itu tidak dikawal dan dirancang dengan baik. Jadi maksudnya sumber yang tidak boleh diperbaharui ini akan habis satu hari nanti. Sumber tidak boleh diperbaharui antaranya terdiri daripada sumber mineral yang diperoleh dengan menggali atau melombong permukaan dan kerak bumi. Terdapat sumber mineral yang digali di dasar laut seperti petroleum dan gas asli. Dan sumber mineral pula terbahagi kepada 2 jenis, yaitu logam dan juga bukan logam. Oke, jadi maksudnya di sini sumber yang tidak boleh diperbaharui adalah sumber mineral dan terbahagi kepada 2, logam dan bukan logam. Kita akan tengok satu-satu. Contoh sumber mineral logam antaranya adalah emas, biji timah yang digunakan untuk membuat barang-barang pewter. Oke, macam kamu punya mama di rumah punya periuk, gelas, oke, yang pakai aluminium tuh. Seterusnya biji besi, barangan-barangan logam, kuprum untuk membuat wire, bauxite untuk membuat bahan-bahan asas aluminium, tin minuman, tin susu ataupun tin yang digunakan untuk makanan-makanan sardin ataupun makanan betin. Oke, itu adalah contoh mineral logam. Ini adalah contoh mineral bukan logam, tetapi dia masih lagi masuk dalam kategori mineral. Oke, jadi antara contoh sumber mineral bukan logam adalah batu granit untuk industri pembinaan, yang batu hitam-hitam tuh. Oke, gas asli untuk industri kimpalan, pasir untuk barangan-barangan kaca, petroleum untuk bahan bakar, contohnya petrol kereta mama bapak kamu, arang batu untuk industri melebur besi, kaulin yaitu barangan tembikar untuk membuat pasu. Oke, jadi untuk hari ini itu sahaja. Kamu sudah belajar berkaitan dengan 2 perkara, yaitu apa itu sumber yang boleh diperbaharui dan sumber yang tidak boleh diperbaharui. Oke, dan sumber yang boleh diperbaharui terbahagi kepada 4, yaitu hutan, surya, tani, dan juga air. Dan juga terdapat sumber alternatif, manakala sumber yang tidak boleh diperbaharui adalah berbentuk mineral yang terbahagi kepada 2, yaitu logam dan juga bukan logam. Oke, jadi itu sahaja daripada cikgu. Kita jumpa untuk kelas akan datang. Oke, terima kasih.